Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peruntukan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri diluluskan pada hari ke-9 mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-21 Majlis Mesyuarat Negara bersidang. Sidang dimulakan dengan pertanyaan bagi jawab lisan yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang dilantik. Antaranya keberkesanan Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB dalam menarik pelaburan langsung asing FDI dan tindakan menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai hub udara serantau. Sebagai maklum balas mengenai keberkesanan LKEB, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua, mengongsikan sebagai langkah kehadapan, pihak LKEB sedang giat mengadakan promosi peluang pelaburan melalui expo serantau dan antarabangsa. Sementara itu, Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menggariskan beberapa langkah strategik telah dan sedang dilaksanakan secara berterusan untuk merealisasikan visi menjadikan lapangan terbang terbangsa Brunei sebagai hub udara serantau termasuk memperluas rangkaian laluan penerbangan. Mengenai pemantauan terhadap Integrated Transport System, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menjelaskan pada masa ini usaha-usaha difokuskan mengikut produk atau barangan yang dikhususkan dengan salah satu usaha tertumpu setiap sektor pengangkutan dari segi pengangkutan darat, udara dan juga perairan. So inilah salah satu usaha secara bersepadu yang dituduki oleh pihak kerajaan. Berkaitan peluang perniagaan dan pekerjaan warga tempatan, mengambil kira Ibu Negara Indonesia yang baharu, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menjelaskan pengembangan pelabuhan muara adalah salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan melalui transshipment dapat dikembangkan ke Nusantara. Turut dibangkitkan pembangunan tanah secara bercampur, perkhidmatan penjagaan pesakit ke rumah-rumah dan inisiatif menaikkan cukai gula. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juwanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, menjelaskan pembangunan tanah secara bercampur dikenal pasti sebagai salah satu strategi guna tanah optimum, inklusif dalam rancangan pembangunan daerah dan pelan setempat dengan matlamat mewujudkan persekitaran mampan dan inklusif. Mengenai perkhidmatan penjagaan pesakit ke rumah-rumah, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan Kementerian Kesihatan dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bekerjasama dalam program Caregiver oleh Institut Pendidikan Teknikal Brunei untuk mempersiap individu sebagai penjaga pesakit dan seterusnya membuka peluang pekerjaan. Isu mengenai inisiatif menaikkan cukai gula juga disuarakan. Menteri Kesihatan menyatakan pengenaan cukai tersebut telah membawa kepada penurunan peratus gula dalam kebanyakan minuman pada masa ini. Dalam pembentangan mengenai pelaksanaan dan perancangan strategik pembasmian kemiskinan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad menjelaskan pendekatan secara holistik dan penglibatan seluruh negara diperlukan dalam membasmi kemiskinan termasuk pendekatan strategik berasaskan data maklumat tepat dan penyelarasan berkesan. Justru jelas Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, 3 pendekatan utama diguna pakai. Menjalin kerjasama rapat melalui Majlis Kebangsaan Isu Sosial ataupun MKIS ataupun sering dikenali sebagai MKIS sebagai badan penyelaras utama isu sosial senegara antara agensi-agensi termasuk membasmi kemiskinan secara inklusif dan komprehensif serta memastikan setiap usaha adalah berimpak
dan berkesan. Kedua, melaksanakan pelan tindakan pembasmian kemiskinan bagi tempoh 2020-2024 dengan berkesan, berpandukan kepada visi mengurangkan kebergantungan kepada bantuan bagi melahirkan masyarakat yang berdikari dan berdaya tahan. Ketiga, memaksimalkan penggunaan sistem kebajikan negara iaitu SKN sebagai mekanisme sistem dan proses digital yang memberikan sokongan bagi pengumpulan data dan maklumat serta penganalisaan data yang teratur dan sistematik. Juga dikongsikan fokus strategi pendekatan bersepadu untuk meningkatkan kesejahteraan warga emas termasuk bantuan kawangan dan in-kind untuk warga emas. Kedua, penglibatan komuniti dan pelbagai inisiatif termasuk kesedaran gaya hidup sihat melalui Tegas Wokoton 2023 yang dikendalikan oleh mahasiswa-mahasiswi perubatan Universiti Brunei Darussalam dan virtual The Golden Milestones 2024 oleh Brunei Medical Students Association. Ketiga, peningkatan perkhidmatan di pusat kegiatan warga emas atau apa yang dikenali sebagai Parkway. Alhamdulillah, peningkatan prestasi Parkway di seluruh daerah dilihat dari beberapa aspek seperti lebih 1,300 keahlian di seluruh daerah. Beberapa isu diutarakan oleh ahli-ahli yang berhormat yang dilantik semasa sesi rang undang-undang dan usul ketetapan kemajuan iaitu perbahasan peringkat jawatan kuasa bagi Jabatan Perdana Menteri. Yang dirancang melalui kaedah pengemas kinian dasar dan akta dicadangkan agar semua perkara berhubung pekerjaan dipatuhi pihak semua. Seterusnya, pembekalan elektrik Pusat Pekerjaan Brunei dan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Turut dibangkitkan isu berkaitan peguam sivil dan program pembangunan Pusat Warisan Ilmu Islam. Juga mengenai tunggakan hasil elektrik dan penggunaan tenaga secara cekap. Kemudian, usaha memperkasakan bekalan tenaga elektrik bagi mengurangkan gangguan. Di samping pendigitalan irsyad hukum, sistem penjanaan tenaga dan keutamaan pengambilan pekerja tempatan. Turut diutarakan langkah menarik ilmuwan tempatan dan luar negara dalam penyelidikan di dunia Islam. Di Pusat Warisan Ilmu Islam. Seterusnya, isu berkaitan pejabat peguam negara dan keberkesanan program perantisan program Pusat Pekerjaan Brunei. Juga disentuh berhubung Jabatan Mufti Kerajaan dan Pembangunan Warga Perkhidmatan Awam. Dan persoalan tentang peluang pekerjaan setelah menamatkan kursus pendek di bawah Pusat Pekerjaan Brunei. Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah akan menganjurkan persidangan antarabangsa manuskrip Islam kali pertama tahun ini. Demikian penjelasan yang berhormat Pihin Dato' Laila Raja Meja Jara Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua mengenai usaha menjadikan Balai Khazanah Islam sebagai pusat warisan ilmu di rantau ini. 19 Jun tahun ini dengan kerjasama Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Koalisi Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dan Universiti Brunei Darussalam. Penganjuran persidangan antarabangsa seumpama ini dihasilkan akan dapat membantu menaikkan lagi profil dan imej Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah sebagai pusat warisan ilmu Islam di arena antarabangsa. Ini pula penghuraian berhubung kecekapan sistem penjanaan elektrik negara yang dianggarkan sekitar 28%. Sistem ini menggabungkan teknologi berkecakapan tinggi seperti Jana Kuasa Bukit Panggal, Fasa Pertama dan Jana Kuasa Brakas Projek Origin, sementara hampir 70% penjanaan masih bergantung kepada Jana Kuasa lama dengan kecekapan rendah yang mana beroperasi dengan kadar kecekapan dalam 21%.
Janda kuasa baru oleh Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Syarikat Brakas Power Company dijangka siap pada tahun 2027 dan 2028 akan menggunakan teknologi Combined Cycle Gas Turbine CCGT yang lebih cekap. Mengenai isu pembinaan semula Pusat Pekerjaan Brunei, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, menjelaskan bangunan baharu itu bakal dilengkapi dengan kemudahan terkini dan berdaya saing dengan pusat pekerjaan di luar negara. Bangunan ini akan juga dijadikan satu sebagai projek rintis bangunan hijau yang dilengkapi dengan konsep mesra alam dan lestari di bawah rancangan kemajuan negara RKN 12. Bangunan ini akan menyediakan pelbagai kemudahan untuk pencari kerja, tempatan dan majikan di sektor swasta, termasuk ruang untuk aktiviti seperti pameran kerjaya dan bengkel, serta menyediakan bilik temu duga yang mencukupi dan dewan yang boleh memuatkan lebih daripada 200 orang. Kemudahan inklusif bagi orang berkeperluan khas juga akan disediakan bagi memastikan keselesaan dan kesaksamaan bagi semua individu. Keutamaan pengambilan anak tempatan dalam sektor swasta juga dijelaskan. Brunei melaksanakan beberapa langkah strategik termasuk bekerjasama rapat dengan sektor swasta dan pengawas belia untuk memfahami keperluan majikan dalam memastikan pekerja tempatan dapat dilatih mengikut keperluan pasaran. Ini membolehkan program dan inisiatif baharu dapat dirangka dan disesuaikan menurut kehendak pasaran. Sebelum sidang mendengar pelbagai isu yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat yang dilantik semasa perbahasan peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Dewan meluluskan peruntukan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya serta Kementerian Pertahanan. Antaranya kepentingan melengkapkan pegawai Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dengan pelbagai kepakaran. Isu pemerdagangan manusia di negara Brunei Darussalam. Dan perlindungan korban melalui perbincangan atau perjumpaan bilateral. Bantuan kemanusiaan kepada pelarian akibat pergolakan atau peperangan. Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri sejumlah BND. Keutamaan negara terhadap ASEAN Centrality dalam dasar luar. Khusus bagi pegawai diplomatik dan keluarga mengiring mereka yang ditempatkan di negara-negara. Cadangan memastikan produk tempatan mendapat akses pasaran lebih luas. Memperuntukkan sejumlah 117.3 juta bagi Statistik jumlah warga negara Brunei yang berhijrah. Perkara yang sama. Sebangkan dengan ini, Kuala ingin pencerahan berkenaan Penglibatan warga Brunei dalam kegiatan ekstremis luar negara. 17.7 juta dan anggaran bagi tahun 2025. Objektif meneroka peluang-peluang perdagangan, pelaburan dan pelancongan. Dibelanjakan di luar negara di bawah tajuk mengukuhkan keselamatan negara. Dan kemalangan jalan raya yang melibatkan warga Brunei di luar negara. Bagi meningkatkan produktiviti serta menyumbang kepada keberkesanan operasi pejabat perwakilan, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri akan sentiasa berusaha memastikan kebajikan pegawai dan kaki tangannya. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Perdana Majaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, semasa pembentangan peruntukan kementerian tersebut menjelaskan tumpuan juga akan diberikan kepada usaha pemeliharaan aset-aset kerajaan dan perwakilan di luar negara. Aset ini memerlukan pemeliharaan yang berterusan dan penjagaan mengikut piawaian peraturan setempat dari masa ke semasa. Penyelenggaraan aset-aset ini adalah penting bagi memastikan pejabat-pejabat perwakilan berfungsi optimum yang mana mencerminkan imej negara Brunei Darussalam di peringkat antarabangsa.
Secara keseluruhannya, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri bertanggungjawab memelihara dan menguruskan aset-aset di dalam dan di luar negara. Berkaitan dengan dasar-dasar luar, pelaksanaannya memerlukan pendekatan whole of government dan kerjasama serta komitmen menyeluruh semua agensi kerajaan. Ini bertujuan untuk memastikan dasar luar kita bukan sahaja sejajar dengan dasar-dasar domestik dan strategi pembangunan negara, bahkan juga untuk memelihara kepentingan serta keselamatan negara. Oleh itu, pihak Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri sentiasa mengadakan sesi perbincangan dengan kementerian-kementerian, agensi-agensi dan jabatan-jabatan yang berkenaan dalam merangka dan menyelaraskan kedudukan negara dalam isu-isu semasa. Dewan menangguhkan sidangnya dan akan disambung hari ini pukul 9.30 pagi. Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara tahun 1446 Hijrah akan diadakan pada hari Isnin 17 Ramadan 1446 Hijrah bersamaan 17 Mac 2025 Masihi pukul 9 malam. Majlis akan diadakan di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Antara pengisian acara, permakluman keputusan mustabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan tahun 1446 Hijrah dan keputusan mustabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat negara anggota MABIMS tahun 1446 Hijrah. Majlis diserikan dengan persembahan peserta terbaik bagi setiap kategori. Tema bagi Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara tahun ini ialah Akal Sehat dengan Al-Quran. Majlis dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS dan Imagine Sendirian Berhad. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan program bertadarus Al-Quran di Masjid Rancangan Perumahan Negara RPN, Kampung Pandan, Kuala Belait. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran didahului oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Program diteruskan dengan berbuka puasa dan sembahyang Fardhu Maghrib berjemaah. Program dikendalikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan Jabatan Pembangunan Masyarakat dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid, Masjid RPN Kampung Pandan, Kuala Belait. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Agama meneruskan lagi majlis tadarus di Masjid Kampung Telisai, daerah Tutong petang kemarin. Mengetuai rombongan Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis diisikan dengan tadabbur Al-Quran, bacaan tahlil dan doa arwah. Rombongan tadarus pegawai dan kaki tangan Kementerian Hal Ehwal Agama seterusnya akan mengunjungi Masjid Zainab Lumut, daerah Belait pada Jumaat ini. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Co-Curriculum, Jabatan Pendidikan Khas dan Pusat Keusahawanan Inovasi mengadakan majlis bertadarus sempena bulan Ramadan. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Tanah Jambu. Hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Majlis diselajurkan dengan sembahyang Fardhu Zuhur berjemaah diikuti dengan penyampaian sumbangan wakaf kepada Imam Masjid Kampung Tanah Jambu. Majlis seumpamanya merupakan salah satu aktiviti tahunan Kementerian Pendidikan dan jabatan-jabatan di bawahnya untuk menyemarakkan bulan Ramadan. Rombongan bertadarus pegawai dan kaki tangan jabatan-jabatan kerajaan di daerah Belait diteruskan lagi petang kemarin di Masjid Mukim Labi. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait, diikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Juz 3.